Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai topik kuasa. Kuasa dijadikan sebagai kadar melakukan kerja atau kuasa juga ditarifkan sebagai kadar pemindahan tenaga. So, bagi tarifan kuasa ialah kadar melakukan kerja. So, kita boleh tulis dalam bentuk formula kuasa sama dengan kerja yang dilakukan bagi masa yang diambil. So, formula kuasa dalam bentuk simbol kita boleh tuliskan sebagai P sama dengan W bahagi T. Kuasa juga ditarikan sebagai kadar pemindahan tenaga. So, kita boleh tuliskan formula kuasa sama juga dengan perubahan bentuk tenaga bagi dengan masa yang diambil. So, perubahan bentuk tenaga ni ada kaitan dengan video yang kamu tonton sebelum ini, iaitu prinsip keabadian tenaga. Okey, selain itu juga kuasa boleh diungkap dalam ungkapan daya dan laju. So, untuk formula dalam ungkapan daya dan laju, kuasa adalah sama dengan kerja darab laju. Atau kita boleh tuliskan dalam bentuk simbol P sama juga dengan F darab V. Unit bagi kuasa adalah watt atau joule per saat. Tenaga atau kerja juga boleh dinyatakan dalam unit kilowatt jam. Okey, mari kita tengok contoh soalan 1. Sebuah pam mengepam air naik ke dalam tangki dengan kerja sebanyak 186,000 joule dalam 1 minit. Kira kuasa pam tersebut. So, untuk penyelesaian kita keluarkan maklumat yang kita dapat, iaitu kerja W adalah sama juga dengan 186,000 joule dan masa adalah T, iaitu sama juga dengan 1 minit. Dan 1 minit adalah bersamaan dengan 60 saat. So, kita tahu formula bagi kuasa adalah P sama juga dengan W bahagi T. Dan P sama juga dengan 186,000 bagi dengan 60 saat. So, kita masukkan sahaja nilai yang kita dapat dan kamu akan tekan kalkulator je terus dapat jawapan P sama juga dengan 3,270 watt. Okey, mudah sahaja. Okey, mari kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Kuasa maksimum enjin sebuah kereta yang berisi 1,200 kg adalah 90 kilowatt. Hitungkan A. Masa minimum untuk kereta itu memecut daripada keadaan pegun hingga 30 meter per saat. B. Daya tuju ke depan enjin apabila kereta itu bergerak dengan laju malar 30 meter per saat. So, untuk soalan nombor 2 ni dia tanya dua perkara. Satu, masa minimum untuk kereta itu memecut dari keadaan pegun iaitu tidak bergerak hingga 30 meter per saat. Kemudian ditanya daya tuju. Kita tengok cara-cara penyelesaiannya. So, untuk soalan A, dia tanya masa minimum kereta itu untuk memecut dalam masa jika laju malar 30 meter per saat. So, dalam prinsip keabadian tenaga, kamu telah tonton video tu tadi. So, kerja yang dilakukan oleh enjin mestilah sama juga dengan tenaga kinetik kereta dalam masa T. So, T sekarang ni kita kata kita anggap dulu T je lah kan, sebab kita memang nak cari masa. So, kita tahu kerja simbolnya adalah W. So, W sama juga dengan 1/2 darab dengan jisim darab dengan laju kuasa 2. W sama juga dengan 1/2 MV kuasa 2. So, tinggal nak masukkan saja nilai-nilai M dengan V tu. So, kita masukkan nilai M sama juga dengan 1,200 kg dan laju 30
per saat. So, bila dah masukkan nilai, W sama juga dengan 1/2 darab 1200 darab 30 kuasa 2, kamu akan dapat kerja sebanyak 540,000 Joule. So, dia tak tanya kerja sekarang ni, dia tanya masa. Sekarang ni kita nak cari masa, kita nak gunakan nilai kerja yang kita dah kira tadi. So, kita tahu formula bagi kuasa P sama juga dengan W bagi T. So, kita susun semula, kita akan dapat T sama juga dengan W bagi P. Kemudian kamu boleh masukkan je lah nilai W yang kamu dah kira tadi. So, T sama juga dengan 540,000 bagi dengan 90 kilowatt. So, Puan dah tukar siap-siap 90,000 kilowatt ni 90 darab 1000. Sebab kilo ni maksudnya darab dengan 1000. Maka kamu akan dapat T sama juga dengan 60 saat. Nampak tu betapa lajunya dia daripada keadaan penggun tak bergerak ke 30 meter per saat tu, dia hanya guna 60 saat sahaja. Okey, yang tadi tu yang A dah selesai. So, kita tengok yang B. Actually yang B ni kalau kamu tak tahu jawapan A tu pun tak ada masalah sebab kita tak guna balik pun nilai yang di A tu. Tapi kalau nak guna balik pun kita akan guna formula lain. Okey. Untuk B dia tanya daya tuju ke depan enjin apabila kereta bergerak dengan laju 30 meter per saat. So, kita kan ada satu lagi formula kuasa iaitu kuasa sama juga dengan kerja darab dengan laju. So, P sama juga dengan F darab V. So, kita susun balik sebab dia nak tahu daya kan. Sebab dia nak tahu daya, kena F tu kena asingkan lah. So, kita susun balik, kita dapat F sama juga dengan P bahagi V. Iaitu daya sama juga dengan kuasa bahagi dengan laju. Masukkan saja nilai kuasa dengan laju kita dapat. So, F sama juga dengan 90 kilowatt. So, ataupun 90 darab 1000. Bahagi dengan 30 meter per saat. Kamu akan dapat F sama juga dengan 3000 Newton. Ataupun kamu boleh tuliskan dia sebagai F sama juga dengan 3 kilo Newton. So, maka daya tujuh yang menyebabkan enjin itu bergerak adalah sebanyak 3000 Newton ataupun 3 kilo Newton sahaja.